Okay, kita buat sedikit revision sebentar sebelum kita teruskan. Yang pertama, vektor itu adalah satu kuantiti dengan magnitude dan arah. Magnitude itu adalah jarak. Kita akan menggunakan formula jarak dan mempunyai arah. Contohnya seperti displacement. Jadi vektor ini sebenarnya kita boleh represent vektor ini dalam bentuk seperti begini. Bila kita ada O kepada P dan kita ada arah, ini menentukan arah. Simbol arrow ni dia menentukan arah. Jadi kita tahu dari sini dia bergerak dari O kepada P dan yang ini kita label sebagai R. Maka kita tulis dia sebagai O kepada P, arrow ke sini dan juga sebagai R. Okey, kita mulakan dengan sedikit maklumat tambahan lagi. Vektor ini kita boleh tulis sebagai AB dan length itu ataupun magnitude-nya boleh juga ditulis sebagai begini ya, dia rupa seperti modulus tetapi dia bukan modulus. Bila ada dua tiang macam ni, kalau dalam function kita cakap sebagai modulus di mana nilainya akan jadi positif, tetapi dalam vektor dia sebenarnya adalah magnitude. Jadi kamu kena check. Yang kedua adalah the length. The length of vektor apabila ditulis sebagai A juga dia boleh ditulis dalam bentuk magnitude. Dan sekiranya dua vektor itu adalah selari, maka kita akan tulis dia dalam keadaan A adalah selari kepada B. Jadi kita mulakan dengan penambahan dan penolakan vektor. Dalam topik ini kita sebenarnya akan fokuskan kepada soalan-soalan yang berkaitan dengan penambahan dan penolakan. Sebelum itu, kita akan ulang kaji dahulu. Untuk penambahan dan penolakan vektor, ada dua kaedah yang kita boleh gunakan iaitu triangle method dan juga parallelogram method. So, macam mana triangle method? Apabila kita mempunyai suatu arah dari sini ke sini, apabila kita nak cari vektor bagi nilai ini, kita boleh menggunakan kaedah triangle di mana kita bergerak dari sini ke sini, iaitu U dan dari sini ke sini dan dia sambung. Dia mesti arrow tu sekata. Maksud dia bergerak macam ni dan dia bergerak macam ni. Dia tak boleh bergerak bertentangan dari sini ke sini ataupun dari sini ke sini dia bertentangan, tak boleh. Arrow tu mesti ikut saja cantik. So hasilnya akan jadi U tambah V. Dan seterusnya, dan kita lihat pula pada parallelogram method di mana apabila kita ada satu keadaan di mana kita ada U ke arah sini dan V kat sini. Dan kita nak cari di tengah-tengah. Okey, berbeza dengan yang ni. Ini arrow-nya ke sini dan terus sambung. Head dan tail dia pada pusat yang sama. Yang ini dia berbeza sedikit. Ini ke sini dan ini ke sini. Dia seperti bercambah. Apabila keadaan ini berlaku dan kita hendak mencari nilai kat sini, so apa yang patut kita buat? Kita jadikan dia satu segi empat selari. Di mana ini adalah sama dengan di sini. So kamu akan nampak balik triangle dia. Nampak triangle ni? Triangle tu akan kembali. Di mana ini apabila menjadi sebagai V, maka di atas ini pun akan jadi V. Kalau ini U, ini pun akan jadi U. Maka untuk mencari vektor bagi garis ini, dia akan jadi U tambah dengan V. So dia hampir sama. Memang sama dengan triangle. Cuma kat dalam keadaan sini kita akan ada dua triangle. Alright. Sambung. Kita bincang dengan soalan kita. Soalan yang pertama. A, B, C, D, E, F ialah sebuah heksagon sekata. Seperti ini. Dengan keadaan A kepada B adalah X. Dan C kepada D adalah 2Y. Apabila dia sekata bermaksud ini X, atas ini pun X sebab dia adalah selari. Yang ini sama dengan yang ini. Cari dalam sebutan X dan Y vektor B, E dan A kepada E. So yang pertama sekali kita akan cari BE. Daripada geometri, kita dapat lihat BE ini sebenarnya adalah 2CD. Sebab dia adalah sekata. Bila keadaan sekata, dia ada 2CD. Dia bergerak dua kali. 1 dan 2. Alright? Bila 2. So,
Ini adalah pemahaman kamu mengenai hexagon ataupun bukan saja hexagon, mungkin juga oktagon pun boleh yang kita lihat. So daripada geometri, BE ialah 2 CD dan BE adalah selari dengan CD ini. Bermaksud apabila BE ini adalah 2 CD, maka kita dapat buat pengiraan bahawa BE adalah 2 darab CD. So kita akan dapat 4Y. BE adalah 4Y. Dan seterusnya kita cari AE. AE menggunakan konsep penambahan. Bila dia start dari A kepada E, bermaksud kita mesti start A. So A bergerak kepada B, B bergerak kepada E. Yang itu yang kita dapat sebagai resultant vector kat sini. Apabila nak cari A kepada E, dia mesti start dengan A. A bergerak kepada B dan dari B bergerak kepada E. So starting A, endingnya E. Dan orang di tengah-tengah ni sentiasa sama. Okay, jadi kita masukkan nilai dan kita dapat AB adalah X. BE ni kan tadi kamu dah cari sebagai 4Y. So maka kamu dapatlah jawapan AE sebagai X tambah 4Y. Untuk bahagian B, macam mana kita nak tunjukkan bahawa EF adalah negatif X tolak Y? Alamak, sebab ini tak sama dengan yang ini. Kena ingatlah walaupun dia hexagon sekata, yang ini sama dengan yang ini. Dan yang ini sama dengan yang ini. So macam mana saya nak cari? Apa yang saya tahu, AF adalah sama dengan CD. Dan AF adalah selari dengan CD. Selari, konsep selari. Jadi, apa yang saya tahu, AF sama dengan CD maka sama dengan 2Y. Macam mana saya nak cari EF? EF adalah, dia kan start dengan E kepada F. E bergerak dari E, terus ke A, dari A bergerak kepada F. Ingat, bila kita nak cari EF, kita mesti start dengan E, kita mesti berakhir dengan F. Start dengan E, berakhir dengan F. So, tengah-tengahnya sama. Jadi, kita masukkan nilai. What is EA? Macam mana nak cari EA? EA ni kat sini. Bila AE ni sama dengan X tambah 4Y, EA kita terbalikkan dia. Bila terbalikkan, ini akan jadi negatif X tolak 4Y. Kita terbalikkan. Tambah dengan AF. AF kan 2Y. So, maka kita buat pengiraan, kita dapat negatif X tolak 2Y. So, pengiraan untuk vektor ini adalah berkaitan dengan penambahan dan penolakan. Soalan seterusnya. Soalan yang kedua. Untuk soalan yang kedua, contohnya A, B, C, D, E, F ialah suatu hexagon sekata dengan keadaan AB adalah 2X dan BC adalah X tambah 4Y. Maka, soalan yang pertama adalah cari dalam sebutan X dan Y vektor AD dan FE. Kita nak cari AD. Dan oleh sebab hexagon ini adalah sekata, bermaksud AD ini mesti 2 FE ataupun 2 BC. Okey, ingatlah soalan minta AD. Awak tak boleh buat DA. Sebab arah itu. Bila arah berbeza, maka vektor kamu pun akan jadi berbeza. So, AD adalah selari dengan BC. Dan mengikut konsep hexagon, AD mesti sama dengan 2 BC. Maka kita akan dapat AD sama dengan 2 BC. Dan kita buat pengiraan 2 dalam braket kurungan X tambah 4Y. Maka AD adalah 2X tambah 8Y. Dan seterusnya, FE. Kita nak cari FE juga. FE ke arah sini. Dan FE adalah sama dengan BC. Maka kita terus dapat FE ni kan diselari dengan BC. Maka kita akan dapat FE sama dengan BC. Vektor FE sama dengan BC. Dan maka jawapannya juga adalah X tambah 4Y. Untuk bahagian B, kita nak tunjukkan bahawa CD
CD. CD ini adalah negatif X tambah 4Y. Apabila kita nak cari CD ini, apa yang kita boleh tahu? CD dia adalah sama dengan CA tambah AD. AD kan kamu dah cari kat sini. So AD kamu dah ada. Kamu juga boleh guna CB tambah BA tambah AD. Tak semestinya dua sahaja. Dia boleh jadi CB tambah BA tambah AD. Cuma apabila kamu guna CB, kamu nampak arah arrow ke atas. Jadi bila CB, dia kena bergerak ke belakang. Bermaksud ini akan jadi negatif. Okay, tengok pada sini. CD sama dengan CA tambah AD. Maka apa itu CA? CA adalah CB tambah BA. Maka CB tambah BA dan tambah 2X tambah 8Y. So CB oleh sebab kita patah balik, dia akan jadi negatif X tolak 4Y. Dan BA adalah negatif 2X dan tambah 2X tambah 8Y. Maka secara pengiraannya kamu akan dapat CD adalah sama dengan negatif X tambah 4Y. Okey, kita lihat pada soalan yang ketiga, iaitu ABCD ialah satu segi empat dengan keadaan AB adalah 3P, BC adalah Q dan AD adalah P tambah 2Q. Untuk soalan ni, kalau kamu nak lukis segi empat pun boleh, ataupun kamu nak guna konsep terus pun boleh. Contohnya, untuk soalan yang pertama, cari dalam sebutan P dan Q vektor AC dan BD. So, yang maklumat yang diberi, AB sama dengan 3P, BC sama dengan Q dan AD sama dengan P tambah 2Q. Maka, AC ni macam mana kita dapat? Dah bagi tahu dia mesti start dengan A dan berakhir dengan C. Maka kita ada A dan C. So A dan C adalah A kepada C. So AB tambah BC. Bagi maklumat yang kita ada, AB adalah 3P tambah dengan Q. Maka kita dapatlah AC itu sebagai 3P tambah Q. Yang kedua, kita nak cari BD. Macam mana nak cari BD? Startingnya dengan B dan berakhir dengan D. Jadi kita guna BA tambah AD. BA ni oleh sebab diberi sebagai AB dan kita terbalikkan sebagai BA, maka dia akan jadi negatif. Negatif 3P tambah P tambah 2Q. Ini bahagian AD. So kita dapatlah BD itu sebagai negatif 2P tambah 2Q. Dan seterusnya untuk bahagian B. Diberi bahawa E ialah titik yang berada di luar segi empat ABCD. Supaya BE sama dengan 6P tambah 3Q. Cari dalam sebutan P dan Q vektor CE. Dan seterusnya tunjukkan bahawa titik-titik A, C dan E ialah kolinear. Jadi yang pertama sekali kita kena cari dahulu vektor CE. Jadi macam mana saya nak cari CE? CE, kita kan start dari C berakhir di E. CE adalah CB tambah BE. Sebab saya ada BE di sini. So, saya diberi CB. Macam mana saya nak cari CB? Kat sini. Dia kan BC sama dengan Q. Maka CB kita terbalikkan jadi negatif Q. Negatif Q tambah 6P tambah 3Q. Maka kita akan dapat nilainya sebagai 6P tambah 2Q. Dan kita nak tunjukkan bahawa dia adalah kolinear. Apabila kita nak tunjuk dia kolinear, daripada CE sama dengan 2, 3P tambah Q tambah 3Q. CE, di mana CE yang ni? Dan CE juga sama dengan 2AC. AC adalah 3P tambah Q. Maka kat sini kita dapat satu kesamaan dua vektor, iaitu dia dah jadi macam faktor, pemfakturan. Bila dia jadi satu pemfakturan, ini kan 2 bracket 3P tambah Q. Dan CE adalah sama dengan 2 bahagian 3P tambah Q ni kan sama dengan AC. Maka kita dapat CE sama dengan 2AC.
Dan dari situ apabila CE sama dengan 1K AC, maka CE itu adalah selari dengan AC, dan bila dia selari dan CE juga boleh jadi KAC, maka dia adalah kolinier. Oleh sebab CE selari dengan AC mempunyai satu titik sepunya C. Nampak? Dua-dua ni ada C. Maka ACE adalah titik-titik kolinier. Dan untuk dapatkan nisbah ACCE, CE adalah sama dengan 2AC. Jadi huruf kita kumpul sekali, AC bahagi dengan CE sama dengan 1/2. Kita compare AC sama dengan. Seterusnya soalan keempat adalah diberi vektor AB sama dengan A tolak 4B dan AC sama dengan 3A tolak 6B. Jadi kita nak cari dalam sebutan A dan B nilai BC. So apa itu BC? BC adalah BA tambah AC. Dan kita masukkan nilai. Apabila BA ni diterbalikkan, maka dia akan jadi negatif A tambah 4B. Dan kita tambah dan kita dapatlah jawapan negatif 2A tolak 2B. Yang kedua, jika diberi AD adalah sama dengan H tambah 3A tolak 2B dengan keadaan AD adalah selari dengan BC. Maka AD adalah selari dengan BC. Kita akan tulis AD sama dengan KBC. K ni satu unknown yang kamu akan cari. Dia sama macam kolinier juga. So K ni yang kamu nak cari. So, bila kita compare AD sama dengan H tambah 3A tolak 2B sama dengan K, BC kan kamu dah cari di bahagian atas, kamu masukkan. Dan kamu kena compare A dengan A, V dengan V. Bukannya kamu susun semula, tetapi kamu compare. Bila kamu compare, kat sini kamu akan dapat negatif, sama dengan 2KA tolak 2KB. Dan bila kamu compare A dengan A, kamu akan dapat H tambah 3 sama dengan 2K. Dan untuk bahagian B, negatif 2 sama dengan negatif 2K. Dan kita buatlah simultaneous dan kita akan dapat K sama dengan 1 dan H tambah 3 sama dengan 2, 1 sebab K kan kita dapat sebagai 1. Maka dapatlah H itu negatif 1. Soalan yang kelima juga sama macam soalan yang keempat. Diberi vektor AB dan AC. Cari dalam sebutan A dan B, BC. Maka kamu akan guna BC adalah BA tambah AC. What is BA? Kamu terbalikkan nilai ini. Kamu akan dapat negatif 3A tolak 4B. Dan AC adalah 5A tolak 2B. Bila kita buat pengiraan, kita akan dapat 2A tolak 6B. Untuk bahagian B, apabila AD selari dengan BC, maka kamu akan tulis AD sama dengan KBC. Bila KBC, what is AD? Kita substitute H tolak 2A tolak 3B sama dengan KBC. BC kamu dah cari di bahagian atas. Maka H tolak 2A tolak 3B sama dengan 2KA tolak 6KB. Dalam kes ini juga sama, kamu compare. Compare A dengan A, B dengan B. Sama macam kamu compare X dengan X, Y dengan Y. So, maka A dengan A, H tolak 2 sama dengan 2K. Dan untuk bahagian B, negatif 3 sama dengan negatif 6K. Maka 3 sama dengan 6K. Dan bila kita buat pengiraan, maka kita akan dapat nilai K sama dengan 1/2. Dan H sama dengan 3. Maka berakhir sudah penambahan dan penolakan. Dia sangat basic. Dan kelas yang seterusnya, saya akan ajar kamu tentang vektor dalam satah Cartesian. Yang itu diperlukan nanti kita nak buat soalan yang melibatkan penyelesaian masalah.